sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan, rahmat dan keampunan kepada seluruh yang hadir, sama ada secara fizikal ya bersua muka pada pagi ini ataupun yang sedang mengikuti kita semua secara online di Facebook Masjid Perak 2. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tuan-puan yang hadir pada pagi ini. InsyaAllah sahabat-sahabat tuan-puan sekalian, tidak ada orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pulang dengan tangan kosong. Tidak ada orang yang datang ke majlis ilmu yang disifatkan sebagai raudhah min riyadil jannah yang pulang dengan hati yang sengsara. Sebaliknya apa? Siapa yang menjadi tetamu Allah, siapa yang datang ke suatu majlis untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan mensia-siakan, Allah akan mencucuri dengan rahmat, nikmat, maghfirah ya, yang tidak dapat diberikan oleh manusia kepada kita. Jadi sebab itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana terpilih mengisi masa-masa kita ini untuk berada di majlis yang tujuan kita sahabat-sahabat, adik kakak, muslimin muslimat sekalian adalah untuk meluruskan hidup kita. Orang datang dengar-dengar ceramah ni bukan sesaja nak ambil gambar. Ya, niat datang sebab apa? Sekarang nak kejar ustazah kat depan tangga tu nak ambil gambar. Tak. Itu bonus je kalau dapat. Niat kita datang majlis ilmu, baik kami yang berceramah, baik kami yang mengisi, mahupun penganjur yang buat program, mahupun tuan-puan yang datang, tujuan dia apa? Kita nak dapat kesempurnaan hidayah, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini nur, cahaya. Mungkin sekarang hati kita malap, keluarga kita malap dan suram, masa depan kita malap dan suram. Macam mana nak bagi cahaya? Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Cari ilmu. Jadi itulah niat kita bersama sahabat-sahabat sekalian. Ya, datang pada pagi ini dan ustazah ingin menyebut di hadapan tuan-puan, inni uhibbukum fillah, ustazah mengasihi kalian kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh pertemuan pengisian pada pagi ini dalam bimbingan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tajuk kita kuliah duha ni? Malu itu cantik. Jadi datang ni sebab nak malu ke sebab nak cantik? Ya, tajuk dia malu itu cantik. Koklah datang ni nak dengar yang cantik tu, bukan yang malu tu. Ya, tajuk kita adalah malu itu cantik. InsyaAllah ustazah cuba kupas. Ya, tajuk malu itu dengan agak terperinci. Ya, bukan maknanya kita hanya fikir malu tu sebatas malu-malu kucing. Ya, tapi malu yang disebut dalam kitab. Okay, apa nama kitab dia? Kalau diterjemahkan, maksud kitab ni adalah Ensiklopedia Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ensiklopedia Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-9, tajuknya adalah malu. Ya, maknanya salah satu daripada sifat, keutamaan sifat yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat malu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita nak contohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada malunya seorang anak gadis sunti. Apa maksud sunti? Anak gadis sunti lah, anak dara. Tapi ni mungkin anak-anak dara dulu kot.
Ustazah sempat tuan puan masa kecil-kecil dulu sempat lagi rumah tu dengan masjid tu, daripada rumah nak ke masjid tu berlukar. Berlukar ni bukan cakap orang putih bukan belukar. Ni berlukar. Macam mana? Hutan kecil. Ada tak ayat lain? Somak samun. Somak samun. Lalang separas pinggang. Ustaz sempat tu. Masa tu kecil lagi. Jadi antara rumah ustazah tu kat Kampung Kuala Jempol tu nak ke masjid tu, dia ada lorong. Lorong yang dengan tak sengaja jadi lorong sebab orang berjalan kat situ. Lorong tu memang confirm kecil. Lorong yang tak sengaja jadi lorong sebab orang berjalan. Jadi memang tidak mungkin seorang wanita akan bertembung dengan laki-laki di lorong itu. Betul tak? Ni yang angguk ni mesti dah tua. Makna sebaya dengan ustazah lah. Ya, anak-anak muda dia tengah, dia tak tahu, dia tak dapat gambaran kan. Belukar tu macam mana kan. Kita yang dah nak 50 ni pernah melalui zaman tu. Takkan. Tengok dulu ni sampai hujung laluan tu. Ada orang lelaki ke tak ada orang lelaki nak lalu? Kalau ada, kain yang menutup kita, kain batik tu, zaman dulu takkan tudung lagi. Zaman dulu, Ustaz lahir tahun 75, itu baru sikit-sikit baru satu fenomena perubahan untuk orang menutup aurat dengan lebih baik. Itu fasa yang berlaku dalam maknanya Islam yang datang ke negara kita. Tapi masing-masing tu ada rasa malu tak? Ada. Bukti dia apa? Tutup dengan kain batik. Jadi kalau nampak orang lelaki-lelaki, kain batik tu jadi macam mana? Terus macam tu, tutup. Kenapa? Itu bukan malu-malu kucing tapi itu apa dia? Adanya, lahirnya sifat malu yang ada dalam diri seorang anak gadis sunti. Kalau mak orang lain, dia kuranglah malu dia sikit. Ya, dia nampak ada orang lelaki, tolong angkat barang acik ni dia tak ada malu, dia suruh angkat barang dia. Tapi anak garis sunti, Ustaz nak cakap apa tadi? Adalah malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada malunya seorang anak gadis sunti. Masya-Allah. Akhlak yang kita tidak boleh tidak mesti rujuk kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan akhlak, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, adalah aku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan apa? Nabi sebut, innama bu'ithtu, sesungguhnya aku ini diutuskan, liutimma, innama bu'ithtu liutimma, untuk menyempurnakan apa yang makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Sebab tu kena suluh macam mana panduan Al-Quran, macam mana panduan yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesempurnaan akhlak yang mesti confirm sahabat-sahabat. Allah, terima kasih Kak. Minta maaf, ini kelemahan ustazah. Selama ni Ustazah ingatkan seludang tu binatang. Siapa yang sama dengan ustazah angkat tangan, yang ingatkan seludang tu binatang? Mari sama-sama. Jangan bagi ustaz seorang yang malu. Ni malu ni. Tajuk kita malu. Ustazah betul-betul ingatkan seludang tu binatang. Ramai tadi angkat tangan kan. Terima kasih Kita samalah. Alhamdulillah dapat ilmu ustazah ini. Seludang tu rupanya pelepah kelapa. Yang mana mancungnya? Kata akak ni tak cantik pun, kata akak ni. Dah lah kita lupakanlah pepatah tu kan, panjang pula cerita kita sekarang. Katanya mancung bak seludang. Lagi pipi pauh dilayang. Itu kita nampak lah. Teringin pula makan buah pauh ni kan yang merah-merah kuning-kuning tu. Okey, lagi apa lagi? Matanya, alisnya,
Dah tak ingat ni ya, tolong buat kajian balik, study balik. Jangan tinggalkan ya kita punya turas, kita punya Melayu apa ni, pepatah Melayu ya. Sebab halus benda tu, halus benda tu. Cuma katalah ada orang cukup dah syarat tu, kita akan kata macam ni ya sahabat-sahabat, muka cantik tapi kenapa orang tapikan kecantikan dia? Sebab besar lagi soal akhlak yang ada pada diri seseorang. Muka dia tak lawa sangat, tapi apa lagi yang ditapikan? Kerana akhlak dia, soal tak berapa cantik tu tak payahlah ambil berat sangat. Sebab akhlak itu akan menyempurnakan kecantikan dia. Ini akhlak. Tapi kita hari ni sahabat-sahabat dimomokkan dengan kecantikan fizikal, luaran. Nak kena putih, kalau boleh tak ada seurat pun warna lain. Itu orang Melayu macam tu. Ya, tengok orang luar negara, ratu cantik dunia. Orang kulit apa? Orang kulit hitam lawa juga. Tapi kita dah meletakkan penafsiran kecantikan semata-mata kerana luaran. Itu dah menjana ekonomi juga tu. Tengok macam mana orang yang mengeluarkan produk kecantikan dinobat sebagai jutawan. Itu penanda aras apa? Permintaan masyarakat untuk cantik. Dan cantik tu didesainkan dengan satu fahaman, mesti kurus, mesti putih, mesti terik kulit tu. Jangan ada apa? Jangan nampak garis-garis. Tuan-puan, ustazah baru tengok permaisuri ke apa ya? Ni menantu Lady Diana. Siapa dia pula tu kan? Siapa nama dia kak? Kate kan? Kate. Cuba Google sekarang, cari muka Kate. Tengok Kate senyum, ada garis-garis tak? Banyak garis. Apakah garis tu menandakan perempuan tu tak cantik? Tidak. Tak ada orang peduli garis yang ada. Tengok Kate. Sebab saya baru tertengok. Dia orang muda tuan-puan sekalian. Dia permaisuri. Suami dia raja kan? Ya. Dia lagi patut buat botok. Buang dia punya garis-garis. Tapi sikit pun tidak mencacatkan kecantikan dia. Jadi jangan ambil faham tak siapa-siapa yang bawa fahaman tu kena tak bergaris lah, kena apa, kena tidak usah nak cakap ayat-ayat tu pun. Sehingga generasi anak-anak kita lupa tentang soal akhlak. Sebab mak dia pun sama naik juga. Menilai kecantikan hanya dari sudut luaran. Seorang laki-laki pun sama juga. Suami pun sama juga. Ayah pun sama juga. Meletakkan secara tidak sengaja ataupun sengaja kecantikan itu pada luaran semata-mata. Kita tak puji suami ke, isteri ke, anak-anak ke atas penampilan akhlak mereka. Tak puji. Ya, yang kita nampak pun sama. Kita nampak yang zahir, kita bawa keluarga kita untuk menjadikan zahir sebagai penilaian, seolah-olah penilaian mutlak untuk hidup dunia dan akhirat. Itu mak bapak lah kita sebagai mak ayah. Tapi cuba kita kedepankan nilai akhlak. Akhlak yang indah, akhlak yang terpuji, yang akan menyempurnakan keindahan hidup kita dunia dan akhirat. Sebab tadi kita dah buktikan, cantik-cantik pun ditapi oleh orang kalau akhlaknya tidak cantik. Muka lawa tapi langsung tak malu. Ramai tak sekarang kita tengok orang tak malu? Bukan bermakna kita ni baik ya tuan-puan sekalian, tapi sama-sama andai kata kita salah, ustazah salah, bagi teguran, bagi nasihat. Ustazah, tak malunya ustazah buat macam tu. Ya, bagi teguran, bagi nasihat. Dan ustazah pun selalu juga terima teguran. Selalu terima teguran. Pernah ustazah pakai tudung, sahabat-sahabat sekalian, mungkin warna tu cerah. Warna tu cerah.
kita memang hanya jumpa dengan audien muslimah saja. Memang Ustaz keluar dari rumah, pergi ke program, jumpa audien muslimah. Dan mungkin sebagai manusia biasa, Ustaz tak perasan. Tak perasan benda tu. Orang lain yang tengok kita. So ada teguran. Datang seorang tegur. Ustazah, oleh kerana warna tudung Ustazah tu cerah, bagi pandangan mata dia macam tak kena. Ya, dengan sosok tubuh kita dan sebagainya. Masya Allah, ya, maknanya kita boleh jadi ditegur. So ambil pengajaran, lepas ni tengok keliling cermin tu. Keliling kan, nak bercermin, bukan cermin soal nak cantik tuan-puan. Keliling untuk tengok apa, ada tak mana-mana yang tak kena ni. Sebab kita nak jadi apa, kita dengan tak sengaja, tak langsung, orang akan ikut kita. Pusing keliling. Nak turun, nak jumpa, berapa, semua tanya, okey tak, okey tak. Bukan okey soal nak nampak cantik. Sebab kita bawa dakwah kepada orang. Pernah ditegur. Maknanya apa dia? Ya, kalau ada benda yang tak kena, mesti kita tegur. Dan itu yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Sifat malu itu sudah ditarik. Bukan pada orang laki-laki sahaja. Bahkan kepada wanita-wanita yang sewajarnya lebih lagi memiliki rasa malu kerana ketinggian iffatun nafsi, kehormatan diri yang ada pada seorang wanita. Ya, Ustazah bekerja sebagai pensyarah kurang lebih 23 tahun. Dan 2 hari bulan 5 baru ni Ustazah sudah pembesara pilihan. Sepanjang 23 tahun Ustazah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pekerjaan, tempat bekerja dan sebagainya benar-benar Ustazah sifatkan sebagai tempat bekerja UTM, cara bekerja, budaya bekerja yang membantu kita untuk menjaga iffatun nafsi, kehormatan diri kita. Memang tak ada pergaulan dengan orang lelaki, tak ada. Kalau ada, namanya mesyuarat. Ya, mesyuarat. Mesyuarat pun kita tak duduk dekat-dekat. Kita ada kursi tu, kita boleh pilih mana tempat duduk kita yang lebih menjaga iffatun nafsi kita. Sebab kita duduk lama ni, 4 jam nak mesyuarat ni. Nak makan pun depan orang tu. Ya, nak bercakap pun depan orang lelaki tu. Kita boleh buat pilihan, kat mana tempat aku patut duduk. Sesengaja nak pergi duduk depan duda tu buat apa? Betul tak? Ini soalan untuk kita, sahabat-sahabat. Sengaja orang tu duda, kita pergi duduk depan dia. Nak buat apa? Kursi lain banyak lagi. Kita tanya dah diri kita. Apa yang memandu sifat ini? Malu. Tak naklah makan depan orang tu. Ya, kita duduk jauh sikit, duduk jarak sikit. Nak bercakap, nak bergurau, nak berborak. Ada benda penting kita bercakap. Tak penting. Nak buat apa bergurau dengan laki orang? Laki kita ada, pergi bergurau sampai tergolek kat rumah tu. Betul tak sahabat-sahabat? Nak buat apa pergi bergurau dengan bini orang? Nak buat apa pergi gurau dengan lelaki orang? Tak ada faedah langsung. Kalau kita ni pandai sangat buat lawak, pandai sangat bergurau, ada yang halal di rumah. Jangan pula kat rumah buat muka ketat. Kat rumah tak pandai bergurau. Tiba-tiba kawan sekerja suami kita cakap, untunglah Kak Timah, suami pandai bergurau. Bila pula suami kita pandai bergurau? Ya, untung Kak Timah suami pandai buat lawak. Heran kita. 30 tahun kahwin tak pernah kita tergelak kat lawak suami kita tu. Nampak tak? Habis tu kat pejabat macam mana? Kat rumah macam mana? Sahabat-sahabat, Ustaz balik pada cerita tadi lah. Ustaz bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Rakan sekerja yang baik. Masing-masing ada kehormatan diri yang tinggi. So kita pun terikut-ikut dengan budaya tu. Ya? Memang tak ada kami keluar makan laki-laki perempuan atas nama saya ni kawan sekerja. Tak ada. Kecuali mesyuarat. Mesyuarat kan hidang makan. So makan je lah.
Tapi nama nak ajak jom kita makan dekat mana, restoran ikan bakar. Tak ada. Kawan perempuan ramai. Tak habis lagi ajak semua perempuan tu untuk dibelanja. Tak payah masuk kepada yang laki-laki. Itu batas. Kenapa? Sebab kita rasa malu. Nak ajak seorang laki-laki yang bukan mahram kita untuk makan, bukan setakat nak malu, tak terfikir. Ya, jom tengah hari ni Cik Saleh, jomlah kita keluar makan. Tak terfikir. Tak terfikir. Ya, macam mana kamu boleh keluar makan dengan suami orang ataupun dengan bukan mahram kamu? Alah, apa salahnya ustazah? Kita ramai-ramai. Ustazah nak bagi pandangan, tepuk dada, tanya iman. Selesa, silakan. Tapi kalau tanya ustazah, tidak ada keselesaan langsung. Makan, bercampur gaul, laki-laki perempuan, baik balik rumah makan seorang, duduk depan TV. Ya, lagi selesa. Ini semua datang daripada apa? Rasa malu yang Allah berikan dalam jiwa seseorang.